Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar murid-murid? Alhamdulillah, kita ditemukan lagi dalam video kali ini bersama Ustazah di dalam channel Ustazah Zoo. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam dengan tajuk Hargailah Alam dalam bidang adab, kemahiran 6.3, merumus dan mengamalkan adab terhadap alam sekitar dalam kehidupan harian. Murid-murid dah sedia? Jom kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Apa yang murid-murid perlu dapat dalam pembelajaran hari ini ialah yang pertama, menyatakan adab terhadap alam sekitar. Yang kedua, menjelaskan kepentingan adab terhadap alam sekitar. Yang ketiga, menganalisis akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar. Dan yang terakhir, merumus dan mengamalkan adab terhadap alam sekitar. Murid-murid, mari kita lihat gambar di sebelah ini. Apakah perasaan murid-murid apabila melihat situasi begini? Nyatakan perasaan murid-murid kepada rakan ataupun ahli keluarga yang ada berdekatan dengan murid-murid. Apakah maksud alam sekitar? Alam sekitar ialah semua sumber alam ciptaan Allah. Contohnya, sungai, lautan, udara, tumbuhan dan sebagainya. Semua sumber alam ini perlu dipelihara supaya keharmonian hidup manusia juga terpelihara. Bagaimana cara hendak memelihara alam sekitar? Ada berbagai cara untuk kita lakukan bagi menjaga alam sekitar. Antara langkah-langkahnya adalah seperti menggunakan semula beg plastik, memilih straw yang boleh diguna semula, mengatakan tidak kepada alatan plastik. Bukan setakat itu sahaja yang boleh kita lakukan. Kita juga boleh mengamalkan adab-adab yang lain. Sebagai contoh, yang pertama, mengawal aktiviti pelepasan asap dari kilang atau kenderaan yang mengandungi bahan kimia yang berbahaya, seperti menggunakan alat kawalan pencemaran udara yang ada di kilang seperti yang ditunjukkan di sini. Untuk kenderaan, kita boleh memilih untuk menggunakan kenderaan yang ada sistem eco yang lebih mesra alam. Mungkin juga pada suatu hari nanti, murid-murid boleh mencipta sebuah kereta yang menggunakan elektrik, di mana kenderaan yang tidak menggunakan petrol tidak akan mengeluarkan asap atau bahan kimia yang berbahaya. Untuk gambar yang ketiga ialah contoh pembakaran terbuka. Bolehkah murid-murid fikirkan apakah tindakan yang boleh kita lakukan untuk melakukan pembakaran yang lebih selamat dan tidak mencemarkan alam sekitar? Fikirkan ya murid-murid
dan kongsikan kepada guru atau rakan-rakan murid-murid. Yang kedua ialah menguruskan aktiviti pembuangan sampah, sisa toksik dan pepejal secara sistematik dan terkawal, seperti pungutan sampah dan sisa bahan kimia secara berkala, ataupun membuat sebuah rumah sampah khas untuk mengumpul sampah. Boleh juga menyediakan tong sampah kitar semula. Untuk sisa toksik, perlulah dibuang di tempat yang lebih selamat, bukan di dalam sungai mengikut sesuka hati. Yang ketiga, mengawal aktiviti penebangan pokok supaya lebih terancang dan terkawal, agar hutan-hutan kita tetap hijau dengan pokok-pokok yang segar. Murid-murid, sebagai orang Islam, kita hendaklah sentiasa menghargai alam anugerah ciptaan Allah ini. Ingat ya murid-murid? Adakah murid-murid tahu, menurut kiraan dunia kita sekarang telah membuang sebanyak 2.12 bilion tan sisa secara besar-besaran setiap tahun. Banyak kan jumlah ini murid-murid? Seterusnya, kita akan lihat apakah kepentingannya kita mengamalkan adab terhadap alam sekitar. Yang pertama, supaya kita dapat menikmati udara yang segar. Yang kedua, menjamin kesejahteraan dan kesihatan. Yang ketiga, keseimbangan alam sekitar yang lebih selamat. Yang keempat, meningkatkan sumber pendapatan. Dan yang kelima, habitat flora dan fauna kekal terpelihara. Apakah maksud flora dan fauna? Ya, flora dan fauna bermaksud tumbuh-tumbuhan dan hidupan. Apa pula akibatnya jika kita mengabaikan adab terhadap alam sekitar ini? Mari kita lihat apa kata rakan-rakan murid-murid yang ada di sini. Yang pertama, berlakunya hakisan tanah. Yang kedua, kepupusan habitat dan hidupan. Yang ketiga, berlaku pencemaran udara. Yang keempat, ketidakstabilan alam. Yang kelima, pendapatan penduduk terjejas. Dan yang keenam, berlakunya pencemaran air. Mari kita baca sepotong ayat Al-Quran sebagai dalil yang mana kita perlu beradab terhadap alam sekitar. Daripada surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Ayat ini jelas mengajar kita supaya tidak melakukan tindakan yang boleh merosakkan bumi atau alam sekitar kita. Murid-murid, rumusan pembelajaran kita hari ini ialah adab terhadap alam sekitar perlu diamalkan supaya kelestarian alam terus terpelihara. Oleh itu,
Setiap insan bertanggungjawab untuk memelihara alam yang sangat berharga. Sebagai aktiviti pengukuhan untuk pembelajaran kita hari ini, cuba murid-murid hasilkan pasu bunga daripada bahan terbuang seperti yang ditunjukkan di dalam gambar ini. Selamat mencuba murid-murid. Setakat ini sahaja pembelajaran kita hari ini murid-murid. Sehingga jumpa lagi. Sentiasa duduk di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.